jelas, hukum hakam yang jelas diambil daripada Al-Quran dan hadis. Adapun di sudut tasawuf, cara macam mana nak sempurnakan lagi, ataupun perkara yang kalau kita buat tu lebih sempurna, lebih elok, itu pada tasawuf insya-Allah minggu depan kita akan baca dalam kitab Hidayatus Salikin juga, khusus berkenaan dengan puasa. Bagaimana salafus salih, orang yang suluk, orang yang dekat dengan Allah Ta'ala menjalani ibadah puasa. Tapi malam ni secara khususnya insya-Allah kita baca bab puasa berdasarkan apa yang tertulis dalam kitab Taqrib Fathul Qarib. Taqrib Fathul Qarib menceritakan berkenaan dengan rukun-rukun ataupun syarat-syarat sah puasa. Sebelum cerita berkenaan dengan secara khusus berkenaan dengan perkara-perkara yang membatalkan. Sebab yang inilah benda yang utama dalam bab puasa ni. Kita tahu perkara-perkara yang membatalkan, cara tak langsung kita dah boleh laksanakan ibadah puasa tu dengan sempurna. Apa yang nak tarik pada malam ni, permulaannya. Sebab kita pun dah dekat dengan akhir ataupun kita dah masuk fasa yang ketiga dalam bulan Syaban, maka tak berapa hari lagi kita akan bertemu dengan satu Ramadan. Jadi nak tentukan Ramadan tu macam mana. Walaupun benda ni anak rasa dah pernah cerita, tapi benda ni sebagai ulangan dan supaya kita ambil parti tengok macam mana apa yang disebutkan oleh Rasulullah. Cara tak langsung juga apa yang Nabi sebut dalam hadis-hadis baginda menceritakan kaedah peletakan bulan-bulan di dalam kalender hijrah. Benda tu adalah tepat. Benda tu betul. Nabi bukannya macam kita duk kaji bintang bulan naik ke langit. Malah Isra Mi'raj tu lain lah. Tak macam kata ilmu astronomi, astrologi. Nabi tak macam tu, tapi Nabi tahu benda-benda ni berdasarkan kepada wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apa yang Nabi sebut tu tepat, apa yang Nabi sebut tu kena. Tak ada istilah kata terkeluar daripada lumrah kehidupan alam. Apa yang Nabi sebut tu betul lah. Cuma kita saja tak memahami. Zaman sekarang ni orang duk kaji, orang duk tengok, oi apa yang Nabi sebut tu betul tepat. Maka pada ketika itu bertambahlah iman bagi orang yang dapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun orang yang kufur, orang yang ingkar terhadap perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dibacakan ayat kepada mereka, dibuktikan hadis-hadis Nabi, mereka akan bertambah sesat lagi. Malahan dia baru kata Nabi ni macam ni, Nabi macam ni, Nabi macam ni. Orang yang Nabi melakukan sihir, Nabi buat macam tu, buat macam ni. Jadi macam Abu Jahal lah. Abu Jahal bila mana Nabi cerita benda yang betul pun dia tak boleh terima juga. Harap-harap kita tak termasuk dalam golongan Abu Jahal yang dah diterangkan ayat-ayat Al-Quran, didatangkan bukti-bukti yang jelas, tetap juga tak mahu nak terima. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri petunjuk kepada kita, rezekikan kita mudah untuk ikut apa yang ditunjukkan kepada kita. Dan juga Allah Ta'ala tunjukkan kepada kita benda yang batil itu sebatil-batilnya. Dan juga Allah Subhanahu Wa Ta'ala rezekikan kita supaya dapat menjauhi perkara-perkara batil tadi daripada kita melakukannya. Cerita berkenaan dengan awal Ramadan ni, berdasarkan kepada hadis Nabi, dan juga daripada ayat Al-Quran, bila mana Allah Ta'ala menyebutkan, فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ. Dan barang siapa yang di antara kamu menyaksikan, maksudnya bertemu dengan bulan tersebut, فَلْيَصُمْهُ, hendaklah kamu berpuasa. Jadi kita kena puasa bila mana bertemu dengan bulan Ramadan. Kita sebagai orang yang mukallaf, maka hendaklah melaksanakan ibadah puasa. Sejarah puasa ni, sebelum tahun kedua hijrah, sebelum Nabi berhijrah, Nabi berpuasa pada Ayyamul Bid, hari-hari putih. Hari-hari putih. Sebulan 3 hari, 13, 14, 15. 13, 14, 15. Jadi dalam setahun ada lebih kurang dalam 36 hari. 66 hari. Tapi bila mana Nabi berhijrah, turun saja ayat yang menceritakan tadi, فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ. Itu cerita berkenaan dengan bulan Ramadan. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. Bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Quran, dan Allah Ta'ala sebut lagi barang siapa yang bertemu dengan bulan tersebut, maka hendaklah dia berpuasa. Berdasarkan kepada ayat itu, kita nak puasa macam mana? Kita nak puasa macam mana? Macam mana penetapan satu Ramadan? Macam mana kita nak tentukan kaedah yang sebenar meletakkan hari tersebut satu Ramadan? Maka di dalam hal ini Rasulullah SAW menyebutkan hadis tentang berkenaan dengan penetapan satu Ramadan ni macam mana. Nabi sebut dalam sebuah hadis, Nabi mengatakan, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Fa in ghumma 'alaikum fa akmilu 'iddata Sya'ban 30 yawman.
sumu li ru'yati. Nabi kata berpuasalah kamu kerana melihatnya. Melihat apa tadi? Melihat anak bulan. Anak bulan sabit nanti kita akan tengok pada hari Isnin. Hari Selasa tak silap. Hari Selasa 29 Sya'ban. Hari Selasa kita akan tengok. Kemudian apa yang berdasar kepada apa yang anda tahu lah. Berdasar pada ilmu falak yang kita duk belajar sikit-sikit ni. Pada hari Selasa, maghrib hari Selasa, kedudukan bulan dan matahari itu, bulan tu dia turun dulu. Bulan turun dulu baru matahari turun. Berapa darjah tak lupa, berapa darjah, mungkin sekitar dalam 1 ataupun 2 darjah. Mata bulan saja turun saja, barulah matahari turun. Bila kata bulan turun dulu, confirm tak nampak. Bila tak nampak, Nabi sebut apa tadi dalam hadis tadi? Nabi kata, fa in ghumma alaikum fa akmilu iddata sya'ban 30 yauman. Apabila ghumma alaikum, berlaku ghaim ataupun cuaca mendung, kamu tak nampak, tak timbul bulan. Itu maksud yang lebih tepatlah. Sekiranya tak timbul bulan, tak nampak anak bulan, maka sempurnakanlah bilangan Sya'ban. Iddata Sya'ban, bilangan Sya'ban tadi, bulan Sya'ban tadi, 30 yauman, 30 hari. Sempurnakan 30 hari. Dan sama juga, kaedah yang sama juga penetapan untuk 1 Syawal. Nabi sebut dalam hadis tadi, sumu li ru'yatihi, berpuasalah kamu kerana melihatnya, iaitu melihat anak bulan, wa aftiru li ru'yatihi, dan berbukalah kerana melihat anak bulan. Maksud kata berbuka di sini, berhari raya. Maksud sambutlah hari raya, nampak saja anak bulan, esok tu jatuhnya 1 Syawal. Sebelum tu, di bulan Sya'ban, 29 Sya'ban, tengok anak bulan. Nampak ada anak bulan? Tak nampak, maka sempurnakan 30 Sya'ban. Kalau dah nampak, maka esok tu jatuh pada, jatuhlah satu Ramadan. Maka kena puasa. Kita kena puasa. Siapa yang tak puasa, melanggar perintah yang Allah Ta'ala perintahkan dalam ayat tadi, falyasumhu. Lam tu lamul amri. Falyasumhu. Maka hendaklah dia berpuasa. Si Muslim tadi, hendaklah berpuasa di siang Ramadan. Menahan diri daripada makan, minum dan juga jima'. Itu maksud kata puasa. Yang dikatakan puasa tu al-imsak, menahan diri daripada makan, minum dan juga jima' di siang Ramadan. Adapun di malam Ramadan, tak jadi masalah. Tenggelam saja matahari, maka boleh berbuka puasa, boleh makan. Berbanding dengan orang Yahudi, dia puasa tu panjang. Dan juga Syiah pun dia puasa panjang, dia puasa masuk Isyak baru dia berbuka. Tapi adapun ahli sunnah wal jamaah mazhab Syafi'i, Maliki, Hanbali, berdasarkan kepada ayat tadi dan juga hadis Nabi SAW, mula puasa bila mana terbitnya fajar sadiq. Tu kena tahu juga tu fajar sadiq. Ni setengah kita duk ikut jam ni saja. Bila jam ni saja naik atas kapal terbang, tak ketahuan lah. Ni pun yang berlaku dan sesuai juga nak tegur dalam majlis ini. Bila mana orang yang pergi buat umrah, baru ni bulan 1, cuti panjang, tapi ada pengalaman lain lah. Bulan 1 hari tu, pergi umrah, terbang daripada KLA, pukul 5 pagi. Pukul 5 pagi. Naik atas tu 5 pagi, kemudian dah sampai di atas tu, duk tengok orang pakat pergi ke belakang. Pergi belakang, mereka pergi semayang. Mereka semayang, kita pun tengok, semayang apa ni? Semayang subuh. Semayang subuh. Ramai semayang subuh. Kita tengok, betul lah di Malaysia masuk subuh dah. Tapi di atas udara tu, subuh tak masuk lagi. Macam mana kata subuh tahu kata tak masuk lagi? Sebab tak terbit fajar sadiq. Fajar sadiq tak ada. Gelap. Buka tingkap tu, belah kanan lah. Sebab Malaysia, dia terbang pergi tu. Matahari naik ni nampak belah kanan. Sayap kanan tu. Buka tingkap tak nampak lagi fajar sadiq. Tak kelam. Tak nampak apa. Tapi dia pun semayang subuh dah. Macam mana cerita je. Siapa yang sembahyang sebelum masuk waktu, maka sembahyangnya tak sah. Jadi macam tu, hak duduk atas kapal terbang duduk sembahyang tu, sembahyang tak sah. Sebab apa? Tak masuk waktu. Tu kena tahu juga tu, walaupun nak pergi buat umrah, tak apa, kot sembahyang awal. Tak. Jangan dikira macam tu. Sembahyang kalau kata sebelum masuk waktu, tak sah. Kalau lepas pada waktu, sah tapi dikira qadaan. Dikira qadaan lalai. Berdosa lah. Tapi kalau kata sebelum, tak sah. Tak terangkat kewajipan tadi. Jadi dia duduk semayang, kita bertanya semayang apa ni? Semayang subuh. Semayang subuh macam mana? Waktu tak masuk lagi. Dah ni di Malaysia pukul 7 dah ni. Lepas tu kita pun tak apalah daripada istihad macam tu. Tapi istihad pada ilmu yang kita ada, tak masuk waktu lagi. Lebih kurang dalam 3 jam tak silap. Sampai ke India dah. Duduk atas kapal terbang tu dalam anggaran. Sebab naik Asia ni dia tak ada skrin macam mana
kapal terbang apa Malaysia, Masmia ataupun yang Saudi tak ada skrin, kapal terbang duduk tak mana kita pun tak tahu. Tapi dalam anggaran dana tu sampai ke India lah. Dan sampai India barulah buka tingkap nampak Fajar Shadiq tu. Kita pun ambil gambar Fajar Shadiq. Dan Fajar Shadiq tu pula lama. Kiranya subuh panjang. Di sini biasanya subuh 6.17, kemudian syuruk 7.23. Lebih kurang dalam 1 jam 5 minit. Tapi di atas tu mungkin dia pergi sampai ke 2 jam ataupun 2 jam setengah. Waktu subuh tu panjang. Kita duduk tengok tu matahari tak naik lagi sebab kapal terbang duduk bergerak. Matahari duduk naik, kapal terbang duduk pergi sana, pergi ke sana, jadi subuh tu panjang. Fajar Shadiq tu pun lama. Biasanya di sini kalau kita tengok tu Fajar Shadiq lebih kurang dalam 4 minit ataupun 8 minit, dia mula cerah lah. Tapi kalau duduk atas kapal terbang tu tak nampak lama. Lebih kurang dalam rasa-rasa dekat mungkin kalau 20 minit tak silap mana. Fajar Shadiq tu lama. Jadi yang tu pun kita kena tahu masa bila yang dikatakan masuknya waktu subuh. Tu selingan lah. Supaya siapa yang nak pergi buat umrah terbang pukul 5 pagi, jangan duduk kalut mayang subuh lagi. Kenapa tak masuk waktu? Ada pun masuk waktu Zuhur. Ni masa balik pula. Masa balik, dia terbang balik. Zuhur masuk cepat sikit lah. Kalau kata di Mekah sana, duduk tengok jam, di Mekah dan juga di Madinah masuk Zuhur ni, confirm dah masuk lah sebab kita nak patah balik. Masa kita tu mestilah confirm masuk dah. Tapi kalau di Mekah, Madinah tak masuk waktu lagi, jangan duk berasa kata masuk waktu dah. Takut-takut tak masuk waktu lagi. Jadi sembahyang sebelum waktunya tak sah. Kerana luar daripada waktu. Kalau dalam waktu, yang tu yang dituntut. Kalau lepas daripada waktu, maka yang tu dinama qadaan. Tak apalah. Qadaan pun sembahyang juga boleh. Dalam ni sebelum masuk waktu, duk sembahyang juga tak sah sembahyang dia. Itu sikit tambahan yang boleh anda sebutkan di sini. Mudah-mudahan orang yang nak pergi buat umrah tu ambil cakna dengan keadaan tadi. So, kita berkenaan dengan penetapan 1 Ramadan tadi berdasarkan kepada hadis Nabi. Nabi kata berpuasalah kamu kerana melihat anak bulan dan berbukalah kamu kerana melihat anak bulan, iaitu sambutlah 1 Syawal kerana melihat anak bulan. Fa in rumma alaikum, sekiranya berlaku ghaib, kamu tak nampak anak bulan, maka sempurnakan bilangan Syaban sama juga dengan bulan-bulan yang lain selama 30 hari. Macam mana boleh jadi 29 30? Juga berdasarkan pada hadis Nabi. Nabi kata asyhru hakaza hakaza hakaza. Yang dikatakan sebulan itu 10 10 10. Berapa? 30. Kemudian Nabi sebut pula kali yang kedua asyhru hakaza hakaza hakaza. Ditutupkan satu jari. Yang dikatakan sebulan itu ialah 10 10 9. Jadi di dalam perkiraan kalender hijrah, sebulan sama ada 30 hari ataupun 29 hari. Macam mana boleh jadi 29, macam mana dia jadi 30? Berdasarkan kepada kenampakan anak bulan. Imkan ru'yah. Kenampakan anak bulan. Nampak anak bulan, maka dah masuk bulan yang seterusnya. Tak nampak anak bulan, sempurnakan bulan yang sebelum ini selama 30 hari. Dia tak jadi 31. Dia tak jadi 28. Macam mana kiraan kita di dalam kalender Masihi. Kalender Masihi ada setahun tu, ada sebulan tu hanya 28 hari. Kawan duk melawak kita, dia tanya, Han nak menikah bila? Tak apa, tunggulah 29 hari bulan 2. Mainlah kenduri. Kita duk cari kalender bila nak jemput. Rupa-rupanya tak ada. Tunggu tahun lompat. Tahun lompat tu bukan tu tak ketahuan lagi. Macam mana boleh jadi tahun lompat? Tahun lompat yang katakan tahun lompat jadi 29 hari. Tu pun dia ada kiraan dia juga tu. Berdasarkan kepada pergerakan matahari. Kalender Masihi berdasarkan kepada putaran bumi mengelilingi matahari. Adapun kalender hijrah berdasarkan kepada peredaran bulan. Bulan itu asalnya daripada mula bulan sabit dikembang sampai jadi bulan purnama 15 Syaban, cerah menerang. Kemudian dia kuncup malak balik, hilang ruyuk be. Kemudian timbul balik pula, jatuh pula satu hari bulan. Macam itulah peredaran tiap-tiap bulan kalender qamariyah ataupun kalender bulan tadi, dan dinamakan dengan kalender hijriyah kerana penetapan tahun pertama berdasarkan kepada hijrahnya Nabi SAW daripada Mekah pergi ke Madinah. Sebelum tu dah ada dah. Sebelum tu dah ada dah. Muharram, Safar, Rabi' Awal, Rabi' Akhir, Jamadi' Awal, Jamadi' Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqaidah, Zulhijjah. 12 bulan tu dah ada dah. Cumanya tak ada tahun. Mereka rakamkan tahun tu berdasarkan pada peristiwa yang besar. Contohnya kelahiran baginda Nabi SAW pada tahun Gajah. Dia tak sebut tahun ke berapa. Dia tak ada kiraan 1, 2, 3. Yang ni berlaku pada tahun apa? Yang ni berlaku pada tahun apa? Berlakunya kalender hijrah ni perhitungan dia bermula di zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu.
Dia yang buat penetapan, ambil daripada hijrah Nabi itu tahun yang pertama, tahun kedua, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampailah ke hari ini 1444 hijrah. Jadi kalender hijrah, kalender qamariyah, qamariyah itu maksudnya bulan, berdasarkan kepada pergerakan bulan tadi. Dia asal daripada kecil, besar, mengambang, kemudian kuncup semula, hilang. Kemudian timbul balik, maka satu hari bulan balik. Dia akan jadi sama ada 29 hari ataupun 30 hari. Dia tak jadi 30, tak jadi 28. Adapun kalender Masihi, kalender yang kita duk guna Januari, Februari, Mac ni, dia ada kiraan dia berdasarkan kepada pergerakan bumi mengelilingi matahari. Macam mana boleh jadi 29 hari? 29 hari pada bulan Februari tahun lompat, mungkin tahun lompat. Dia terjadi tahun lompat ni 4 tahun sekali. Dan ditambah satu hari tadi, asalnya 365 hari, dia jadi 366 hari kerana dia nak center balik. Sebenarnya pergerakan bumi tadi mengelilingi matahari, dia pusing 365 hari, tambah 6 jam. Baru duduk balik center dia. Tambah 6 jam, jadi 365 hari, 6 jam. Tahun yang kedua pun macam tu juga, nak center dia, 365 hari, 6 jam. Tahun yang ketiga pun 365 hari, 6 jam. Tahun yang keempat, 365 hari, 6 jam. Jadi kalau dah jadi 6 jam tahun yang pertama, 6 jam tahun yang kedua, 6 jam tahun yang ketiga, 6 jam tahun yang keempat, dah jadi satu hari lah. 6, 12, 18, 24. Jadi 24 jam bersamaan dengan satu hari. Maka ulama-ulama ahli astronomi, dia tambah satu hari lagi, 366, supaya center balik. Di kedudukan dia tu, betul balik. Jam kita ni pun, tiap-tiap tahun dia kena betul balik. Dia lari juga sikit. Dia lari juga sikit tu, kita kena tarik balik, center balik, barulah betul. Tapi siapa yang duk guna smartphone, dia punya timing dia tu dah jadi betul dah lah. Sebab dah set dengan apa internet lah apa semua, dia pun center sendiri. Tapi kalau kata jam di tangan kita, dia akan berlari juga sikit, tiap-tiap tahun dia kena ejah balik. Sama juga dengan ini. Ni dia pun tak tulis no. Dia dijadi di jam ni, dia biasanya dia akan tulis setiap tahun, awal tahun, jam ni hendaklah di setting semula. Sebab dia berlari sikit, dia tak berlari minit, dia berlari saat je. Tapi kalau mata makan tahun, 10 tahun, banyaklah dia punya lari tu. Walaupun hanya 2 saat, 5 saat ke 10 saat. Tapi kalau 10 tahun, dia akan berlari. Pergi ke 1 minit, 2 minit, dia akan jadi ketara sangat perbezaan dia. Jadi benda-benda macam ni, kita kena tahu. Juga berdasarkan pada hadis Nabi. Tu kata, bila mana tengok hadis Nabi berkenaan dengan penetapan satu Ramadan ni pun, memberikan gambaran kepada kita sesuatu yang besar. Nabi tahu apa yang berlaku pada alam ini. Tapi berdasarkan kepada apa yang Allah Ta'ala wahyukan. Bukan kata Nabi naik kaji kepada Allah Ta'ala yang bagi tahu kepada Nabi, lalu Nabi bagi tahu kepada sahabat dan sampailah kepada kita tentang perkara tersebut. Jadi penetapan satu Ramadan tadi berdasarkan kepada hadis Nabi yang disebutkan tadi dan juga beberapa hadis-hadis yang lain menguatkan lagi apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu cerita berkenaan dengan satu Ramadan. Sama juga dengan satu Syawal, penetapan dia serupa. Tengok anak bulan pada 29 Ramadan. Kalau nampak, esok tu kita kena raya. Kalau kata tak nampak, maka sempurnakan Ramadan tadi selama 30 hari. Itu cara penetapannya. Kemudian, juga anda bacakan di sini, kefarduan puasa. Maksudnya rukun kita nak laksanakan puasa tadi. Pertama, dia ada 4 di sini. Sebut dalam kitab Taqrib Fathul Qarib. Dia menyebutkan ada 4 perkara perlu diberi perhatian bila mana dilaksanakan puasa tadi. Yang pertama sekali mesti kena niat. Setiap perkara dibuat tanpa niat, maka tak dikira. Innamal a'malu bin niat. Hanya sahaja setiap amalan tu mestilah bermula dengan niat. Dan niat untuk puasa ni pula secara khusus Nabi beritahu, man lam yubayyitis siyam fala siyama lah. Siapa yang tak berniat puasa pada malam hari, maka tak jadi puasa. Jadi malam hari tu kena niat siap-siap dah. Kita malam pertama mula dengan tarawih. Lepas pada selesai saja sembahyang tarawih, imam akan berniat nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi ramadhana hazihi sanati lillahi ta'ala. Itu yang sempurna tu. Disebutkan di sini, fa in kana shaumu fardan ka ramadhana aw nadhran fala budda min iqa'in niyyah lailan wa yajibu ta'yinu fi shaumil fardhi ka ramadhana wa akmala niyyati shaumihi an yaqula asy-syakhsu nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala.
Itu niat yang paling sempurna tu. Kalau kita niat, aku nak puasa. Puasa saja mungkin. Boleh saja puasa qadha yang tahun lepas. Atau 2 tahun lepas atau yang sebelum ni. Dia kena niat puasa untuk tahun ni. Itu dalam teks niat tadi. Seperti mana yang anda bacakan tadi. Nawaitu sawma ghadin an adai fardi ramadana. Ada yang kadang tersebut. An adai fardi syahri ramadana. Hazi sanati lillahi ta'ala. Yang tu lengkap. Sahaja aku berpuasa besok hari untuk menunaikan fardu Ramadan. Untuk aku menunaikan fardu bulan Ramadan. Hazi sanati, tahun ini. Kita takyinkan, tentukan untuk tahun ini. Kerana Allah Ta'ala. Buat tu semua kerana Allah Ta'ala. Kena sebut macam tu. Sama juga dengan semayang mayat. Kita semayang mayat lagi. Kena sebut hadil mayyiti. Kena sebut aku semayang mayat 4 takbir untuk mayat ni. Kena mungkin saja dia niat untuk apa bayang gaib kawan dia ke apa ke adik-adik dia ni. Tak, tersemayang untuk ni. Kalau semua ni tak niat untuk yang mayat yang ada di depan kita ni, maka tak sah semayang mayat tadi. Macam tu juga dengan puasa, kita aku niat puasa untuk tahun ini. Ni aku nak masuk esok ni, nak masuk Ramadan. Aku niat untuk tahun ini, bulan ini. Bulan Ramadan tahun ini kerana Allah Ta'ala. Kalau bahasa Arab tu sempurna lah. Ataupun ikut lagu Rehan tu, mudah je lah. Dia buat dah. Sahaja aku berpuasa besok hari bagi menunaikan fardu Ramadan tahun ini kerana Allah Ta'ala. Sempurna. Itu elok dah. Tapi kena niat sebelum daripada azan subuh. Kalau dah azan subuh tak niat lagi, fala siyamalah. Nabi kata, tak jadi puasa. Tapi jangan pula makan pula. Dah tak jadi puasa, tak apa, aku tak puasa hari ni. Makan ke orang. Orang tak puasa ni, malam aku terlupa niat. Tak boleh macam tu. Dia kena tahan diri dia. Tak boleh makan di siang Ramadan. Lepas pada habis Ramadan, hari pertama raya, hari kedua, dia kena qadha balik mula dah. Kena qadha balik puasa yang dia tinggalkan kerana hanya tak berniat pada malam hari. Jadi niat benda yang utama. Kalau kata nak niat sebulan, boleh ke tak? Mazhab Maliki. Saja aku berpuasa bulan Ramadan tahun ini kerana Allah Ta'ala. Tapi yang sempurnanya kita niat tiap-tiap malam. Kerana ibadah puasa tadi, dia terputih bila mana kita berbuka. Masuk saja maghrib kita makan, dia terputih. Maka esok tu kita kena niat lain. Kerana dia terputih, maka perlu kepada pembaharuan. Jadi kena niat semula. Itu yang pertama, rukun yang pertama mesti niat. Dan yang kedua, al-imsaku anil akli wa syurbi wal jima'. Dan yang kedua, hendaklah menahan diri daripada makan minum. Dia sebut 4 ni. Yang kedua, dia hanya sebut tahan diri daripada makan dan juga minum. Tak boleh makan, tak boleh minum. Walaupun sedikit. Kalau kata masuk ayak di celah-celah gigi tu, duk ludah masih yang berbaki, yang tu tak apalah. Tapi kalau kata duk pergi kemam mulut tu, duk telan sikit-sikit, maka yang tu batal. Dia bubuh ayak dalam mulut, saja suruh kawan buat kejut belakang. Tepuk belakang. Allah, hang duk tepuk aku terminum ayak ni. Hang kena qadha balik. Bukan kena qadha, dia yang kena qadha. Duk pergi kemam apa ayak tu kena buang. Kalau kata dia tak luah, maka masuk dalam mulut dia, maka batal lah puasanya. Wasadisu al-jima' amidan wa amal jima'u nasiyan fal kal akli nasiyan. Yang ketiga, tahan diri daripada jima'. Kalau jima' terlupa, maka yang tu dimaafkan. Seperti mana makan. Makan kalau kata terlupa, tak jadi masalah. Dah makan 3 pinggan dah ni. Bangkit apa, dia pergi mayang subuh, balik-balik pukul 10. Tadi iktikaf lama di masjid. Balik-balik, angkat-angkat tudung periuk. Oi, tengok nasi lemak banyak lagi ni. Hasok tadi lah. Tapi dah isteri kemas kan. Cantik lah tengok tu. Tengok-tengok. Oi, nasi lemak lapang pula. Pukul 10 biasa memang duk cari nasi lemak. Makan kat 5 bungkus. Habis 5 bungkus dah. Tengok-tengok isteri bangun. Bang, puasa bang. Astaghfirullahalazim, terlupa. Habis 5 bungkus dah. Jadi macam mana? Terlupa ni. Tak apa. Sebabkan terlupa, dimaafkan. Tapi kalau buat lupa tak boleh. Oi, depa tidur semua ni. Hari pertama cuti. Dia makan. Dia tak bangkit lagi, tak apa. Buh 6 bungkus lah. Bangkit, tengok. Bang, tak puasa apa? Astaghfirullahalazim, terlupa. Itu tak boleh. Buat lupa tak boleh. Tapi kalau memang terlupa betul, walaupun 6 bungkus, walaupun 6 pinggan, rezeki daripada Allah Ta'ala. Tapi dengan syaratnya, memang terlupa betul lah. Jangan buat lupa. Itu siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, imanan wahtisaban. Dengan penuh keyakinan, mengharapkan redha daripada Allah Ta'ala,
ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, diampunkan dosa-dosanya yang lalu. Ni keimanan kita cukup tinggi ketika mana kita berpuasa. Dan insya-Allah hadis itu kita akan huraikan dalam kitab Hidayatus Salikin. Minggu depan kita akan tengok puasa salafus soleh macam mana. Malam ni hanya nak ceritakan berkenaan dengan apa yang disebut dalam kitab fiqh. Yang ketiga, berjima' kalau kata sengaja membatalkan, malahan dia punya denda dia besar. Denda dia di dalam bulan Ramadan kerana jima' sampai ke peringkat kena bebaskan hamba. Tak mampu bebaskan hamba, kena puasa 2 bulan berturut-turut. Oh, ni 10 sehari pun tak ada ni kalut dah. Nak 2 bulan macam mana? Tengok kalau kata tak mampu, maka kena bagi makan 60 fakir miskin. Tu dia kena tengok. Tapi jagalah. Tahan Ustaz. Siapa yang duk kira nak buat kenduri sebelum Ramadan ni berjaga-jaga. Jangan lajak. Ni kalau lajak, kena denda dia tu berat. Dan yang keempat, ta'ammudut taqayyu. Maksudnya sengaja muntah. Sengaja muntah membatalkan. Siapa yang duk pergi beruih gigi lepas pada azan subuh, dia jolok, duk beruih lidah, muntah keluar balik apa yang makan pada sahur tadi, maka puasa dia batal. Muntah dengan cara sengaja. Tapi kalau muntah kerana pening, kerana apa mabuk, kerana melugai, keluar balik semua, itu tak batal. Tapi kalau muntah dengan cara sengaja, maka membatalkan puasanya. Itu 4 perkara, 4 rukun. Kita kena tahan diri daripada, mula sekali kena niat. Yang kedua, tahan diri daripada makan minum. Yang ketiga, tahan diri daripada berjima'. Dan juga yang keempat, tahan diri daripada muntah dengan cara sengaja. Kemudian disebut lagi ma yuftiru bihi shaim. Perkara-perkara yang membatalkan puasa. Dia disebutkan di sini ada 10. Tapi ada yang 10 ni, ada yang kurang ataupun ada lebih. Nanti anda akan huraikan insyaAllah. Yang pertama sekali, menyampaikan sesuatu ke dalam rongga yang terbuka. Disebutkan sini, ma wasala amdan ilal jauf al-munfatih. Masuk ke dalam rongga yang terbuka. Melalui hidung, melalui mulut, dia terbuka. Masuk saja sesuatu sampai ke perut, maka membatalkan. Dan yang keduanya, bila mana sampai ke kepala. Au ghairul munfatih kal wusuli min ma'mumatin ila ra'si. Kalau kata sampai ke otak ataupun otak merasakan kenyang. Macam orang cucuk apa? Cucuk drip. Masuk ayak ku urat ni, dia tak terasa lapar. Tapi dia tak makan. Bukan kata masuk ke mulut. Bukan masuk ke hidung. Dia tak masuk ke tu. Tapi dia masuk ke urat ni. Tak terasa lapar. Juga membatalkan. Drip tadi membatalkan. Jadi yang kedua, masuk melalui bukan rongga terbuka. Tapi sampai ke kepala, otak kata tak lapar. Juga membatalkan. Walaupun tak sampai ke perut, tapi kerana hilang rasa lapar tadi, maka dia membatalkan puasa kita. Dan yang ketiga, suntikan ataupun memasukkan sesuatu melalui 2 jalan, kubul ataupun dubur. Orang demam panas, dia jolok masuk ke punggung, masuk apa ubat tu, nak bagi turun demam panas dia. Batal, buat macam tu batal. Hak yang sembelit macam mana? Ada kat sembelit. Orang tanya, sembelit macam mana kalau sembelit? Wallahualam, tapi apa yang tengok, hak sembelit ni tak sampai batal ke. Pasal dalam, macam lidah keluar masuk balik, tak membatalkan. Tapi kalau kisah sembelit tu, jenuh teran lah. Buat macam mana lagi, dia masuk balik juga. Dah puasa, kurang minum air. Jadi macam tu, maka tidak membatalkan. Tapi kalau kata memasukkan sesuatu, secara jelasnya disebut tadi, al-huknatu fi ahadis sabilain. Memasukkan sesuatu sama ada kubul ataupun dubur, maka membatalkan puasa. Dan yang keempat, al-qayu amdan, muntah dengan cara sengaja. Seperti mana yang diterangkan tadi, bila mana kita jolok masuk rengkung kita, keluar makanan yang ada dalam perut tadi, kerana muntah tadi, maka membatalkan puasa kita. Itu yang keempat. Dan yang kelima, al-watu amdan fil farji. Wati ataupun berjima' dengan cara sengaja, maka membatalkan. Malahan, dia punya denda dia berat. Kena bebaskan seorang hamba. Kalau tak mampu, kena puasa 2 bulan betul-betul. Kalau tak mampu, kena bagi makan 60 orang fakir miskin. Ni berat ni. Untuk yang yang berpuasa, wati ataupun jima' di siang Ramadan dengan cara sengaja, maka denda dia besar. Dan yang keenam, al-inzal. Mengeluarkan mani dengan cara sengaja. Disebutkan di sini, wasadisu al-inzalu, wahuwa khurujul mani an mubasharatin bila jima'in muhraman, ka ikhrajihi biyadihi au ghairi muhrimin, ka ikhrajihi biyadi zawjatihi au jariyatihi. Bila mana keluarkan mani ni sama ada dengan cara sengaja. Maksudnya bukan dengan berjima', dengan tangannya contohnya.
maka membatalkan. Ataupun bukan dengan tangannya, dengan tangan isterinya, disebutkan di sini. Ka ikhraji biyadi zaujati au jariyati, ataupun hambanya, maka membatalkan. Keluar mani, maka membatalkan. Wahtaradha bi mubasyaratin an khurujil mani bihtilamin fala iftara bi jazman. Adapun keluar mani bukan dengan cara mubasyarah, dengan cara sedang lah, ataupun dengan cara sengaja. Contohnya dia tidak bermimpi. Dia bermimpi maka tidak membatalkan. Kalau keluar mani dengan cara bermimpi, tidak membatalkan puasa. Tapi kalau keluar mani dengan bukan bermimpi, dengan sengaja, maka membatalkan. Wasabi'u ila akhir al-ashrati al-haid wal nifas wal junun wal riddah. 4 lagi yang terakhir, 2 untuk orang perempuan, haid, nifas, dan yang ketiga gila dan juga riddah, maksudnya murtad. Haid dan juga nifas. Dalam kitab yang lain disebut haid, nifas dan juga wiladah. Kerana haid, mai saja walaupun 5 minit sebelum azan maghrib, duk puasa dah, tiba-tiba terasa basah, darah keluar, maka batallah puasa dia. Tak boleh kata, tak mahu aku nak puasa juga hari ni. Pergi 5 minit je lun. Tak boleh. Bila keluar saja haid, maka membatalkan puasanya. Sama juga nifas. Dalam keadaan nifas, maka batallah puasanya. Kalau puasa juga, tak diterima puasanya. Dan dalam kitab yang lain, selain pada haid, nifas, disebutkan juga al-wiladah, melahirkan anak. Bila mana anak tu nak keluar, dia tak tunggu dah. Mak ni kata, orang tunggu Ustaz, orang ni 5 minit lagi nak azan maghrib ni. Oh, pergi puasa mak hari ni yang tunggu Ustaz. Dia tak kira dah. Mak kata dia nak keluar tu, tak kira lampu hijau, lampu merah, lampu kuning. Dia lenggak ikut dahnya. Bila mana keluar saja, maka batallah puasa si ibu tadi. Itu berkenaan dengan wanita, haid, nifas dan juga melahirkan anak. Dan yang ke-9, al-junun, gila. Tapi buat-buat gila tak boleh kan? Buat-buat gila. Dia main 15 Sya'ban dia jadi gila. Dia tak boleh. Duk cakap seorang-seorang. Duk buat macam ni, duk buat macam ni. Aku gila, duk sebut. Tapi orang gila kadang-kadang tu dia sedang. Yang kita duk puasa kata, dia gila. Hang gila entah dah ni. Ni gila dia sedang. Aku tak apa, aku tak wajib puasa, aku gila. Ada yang kawan kita, ada seorang tu memang dia pun tak nak betul. Dia sebut kata, aku ni tak wajib sembahyang, aku ni gila. Ni hang sedang ni, hang kena sembahyang. Tak, aku gila. Dia kata gila. Tak apalah. Dia memang kadang tu dia jadi naik syekh dia naik gila. Tak wajib puasa, tak wajib sembahyang. Jadi kalau kata dia puasa juga, tak ada masalah apa. Tapi pada dia tak mukallaf. Jangan duk pergi tangkap dia bubuh tafsir mayat. Gila. Kita pula duk pergi layan orang gila macam tu, kita pun jadi gila sorry. Tapi kalau buat-buat gila tak boleh. Oi, dia ni masuk 15 Sya'ban, dia dah gila. Dia tahu dah jadual. 15 Sya'ban, orang buat sambut nisfu Sya'ban, masa untuk dia gila. Tak boleh. Kalau kata dia buat-buat gila, tak boleh kena tangkap. Buh. Malahan pihak berkuasa dalam mazhab Syafi'i mengatakan tangkap dia, penjara dia. Tahan dia, suruh dia puasa. Kalau dia sakit, panggil doktor cek betul ke tak dia sakit. Kadang tu sebab dia tak mampu puasa, dia kata gastrik lah, kok nu lah, kok ni lah. Tak boleh. Hendaklah dia berpuasa. Kalau kata gila betul, maka tak diwajibkan kepada dia berpuasa. Malah kalau dia puasa pun, tak sah puasanya. Dan yang ke-10, ar-riddah, murtad wal'ayazubillah. Ni murtad ni berlaku bila mana banyak duk melawak, banyak duk bercakap. Masa Ramadan, kurangkan bercakap. Sebaliknya, banyakkan berzikir, banyakkan bertadarus, banyakkan berselawat, banyakkan baca Al-Quran. Jangan duk bersembang benda-benda yang lara. Enggak kan, nanti kita akan tengok dalam kitab Bidayah itu Salikin menyebutkan bercakap banyak ni perkataan-perkataan yang buruk keluar daripada mulut kita ni penyebab kepada puasa kita terbatal, tak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tu pada sudut tasawuf. Tapi pada fiqh taklah sampai ke peringkat macam tu. Tapi dia akan boleh membawa kepada batal puasa bila mana bercakap sesuatu yang membawa kepada murtad. Duk bercakap lebih kurang ni. Bercakap macam-macam. Kalau kata bagi teguran cerita berkenaan dengan Al-Quran dan hadis, ya, tak ada masalah. Tapi kalau duk sembang lara, melawak pula, duk melawak banyak, tersilap cakap, maka jatuh murtad. Walaupun sat, aku tersilap ni no. Astaghfirullahalazim, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia memperbaharui balik iman dia, memperbaharui balik dia punya i'tiqad dia. Tapi hakikatnya dia dah bermurtad. Bila dah murtad, maka puasa dia tadi terbatal. Tu kata jangan bercakap banyak. Dalam bulan Ramadan, pastikan mulut kita banyakkan baca Al-Quran, banyakkan berzikir, banyakkan berselawat. InsyaAllah terjaga daripada perkara yang ke-10 ini yang membatalkan puasa, iaitu murtad.
Jadi jagalah betul-betul 10 perkara ni. Ana ulang sekali lagi. Yang pertama, masukkan sesuatu dalam rongga yang terbuka. Yang kedua, menahan daripada otak kita, daripada terasa lapang. Itu yang kedua juga membatalkan. Yang ketiga, memasukkan sesuatu melalui dubur ataupun qubul. Yang keempat, muntah dengan cara sengaja. Yang kelima, berjimak di siang Ramadan. Dan yang keenam, mengeluarkan mani dengan cara sengaja. Yang ketujuh, haid. Yang ke-8, nifas. Yang ke-9, gila. Dan yang ke-10, riddah, murtad. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jaga kita, pelihara kita. Kemudian dapat kita amalkan kehendak daripada puasa kita ni dengan sebaiknya. InsyaAllah dalam pertemuan yang depan, minggu depan hari Isnin, Ana akan baca pula apa yang termaktub di dalam kitab Hidayatus Salikin berkenaan dengan puasa salafus salih. Jadi cukup dulu setakat itu pertemuan kita pada malam ni. Kalau ada soalan kan nak tanya soalan maka? Ada soalan kan? Ya, sila. Orang gila, kalau kata dia tu confirm gila dah, dikira sakit noh. Dia sebenarnya tak perlu. Orang yang sakit saya banyak fidyah. Sebab dalam ayat Al-Quran, kerana sakit fafidyatun. Kena banyak fidyah. Orang yang sakit je, orang gila tak. Orang gila ni sebab dia bukan mukallaf dah. Sebab dia bukan mukallaf, dia tak kena bayar. Tak bayar fidyah. Wallahu a'lam. Mungkin kalau kata gila ni menyakit, sakit. Kena bayar dekat. Tapi kalau dalam ayat Al-Quran, orang yang sakit. Kalau kata diterjemahkan gila ni sebahagian daripada sakit, bayar fidyah. Tapi orang gila ni, dia tak mukallaf dah. Otak dia pun tak ni dah. Macam budak-budak. Budak-budak kalau tak besar, kena bayar fidyah dah. Budak kecil lagi. Sebab memang dia pun bukan mukallaf. Orang gila pun bukan mukallaf. Jadi kerana dia tak ada akal, maka dia bukan mukallaf, tak dibayar fidyah. Wallahu a'lam. Ada lagi soalan lain? Faham semua tu. Alhamdulillah. Pakat-pakat faham. InsyaAllah pakat-pakat beramal. Dan kalau boleh, bacalah selalu bab ni. Kita pun memang duk baca dah benda ni. Tapi bila mana ulang tu lebih mantap, lebih ingat. InsyaAllah amalan puasa kita lebih sempurna banding dengan sebelum-sebelum ni insyaAllah. Jadi anda rasa cukup sekadar itu sahaja. Jenazah sampai dah? Oh, kita tak apa. Tak apa. Kita sembahyang isyak, lepas pada sembahyang isyak kita sembahyang jenazah insya-Allah. Jadi sekadar itu saja pertemuan kita pada malam ini. Mudah-mudahan apa yang kita dengar, apa yang kita baca memberi manfaat pada kita semua. Mohon maaf salah kata tersilap bahasa. Aqul qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma astur 'uyubana wa 'uyuba mu'allimin 'anna wa la tudhhib barakata 'ulumihim 'anna ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.